Air mata saya sebenarnya mengalir. Saya memang cukup sedih. Masa yang mula-mula tu, dekat sebulan juga saya tak balik. Tak boleh, kita takut. Ada yang meninggal dengan usia yang terlalu muda. Setiap Sabtu kami bawakan CIB COVID Itu Benar. Jadi saya bersama dengan dua orang penerbit dan juga wartawan dalam menjayakan COVID Itu Benar, program yang kami bawakan di TV1 dan juga di seluruh berita RTM. Saya bersama dengan wartawan dan juga penerbit Nur Syamimi dan juga Mohan yang tidak asing lagi melahirkan ataupun menerbitkan laporan mayat kontena baru-baru ini yang juga mendapat perhatian. Jadi ini juga merupakan salah satu pendedahan bahawa COVID itu benar dan COVID itu bahaya dan perlu kita tahu bagaimana fakta dan sebaliknya. Okey, minggu ini salah satu lagi topik yang menarik akan kita bawakan malam nanti 9 malam dan penerbitnya ialah Mimi untuk minggu ini. Jadi kalau kita lihatlah ataupun secara ulasan awalnya, apa yang akan diketengahkan untuk program pada malam ini? Baik, Assalamualaikum dan terima kasih. Saya Syamimi Syahira, merupakan penerbit bagi episod kedua COVID Itu Benar pada malam ini, dan semestinya pada setiap minggu kita tampilkan tema-tema yang berbeza. Macam minggu lepas kita banyak tunjukkan tentang apa yang berlaku apabila COVID-19 ini tidak dapat dibendung, iaitu menyebabkan kematian dan juga korban akibat wabak ini. Tapi pada minggu ini kita lebih mengetengahkan tentang peranan frontliners sendiri di lokasi yang mana mereka ini bertungkus lumus untuk memberikan yang terbaik dalam menguruskan pandemik ini. Dan minggu ini kita ada dua segmen yang mana dalam dua segmen ini ada 5 story yang kita bawakan khas untuk CIB pada malam ini. Dan yang kalau boleh saya kongsikan, pada malam ini kita ada satu segmen istimewa bersama dengan wartawan di lokasi yang menyampaikan laporan kontena mayat, iaitu Mohan Chinasamy bersama dengan juru kameranya berkongsi secara in person mengenai pengalaman mereka mengharungi detik-detik sewaktu membuat liputan secara eksklusif di kontena mayat itu. Dan apa yang pasti kita nak tengok apa sebenarnya reaksi mereka ini. Adakah mereka teruja ataupun takut sebenarnya, akan dikongsikan oleh Mohan nanti mungkin, dan juga pada malam ini. Dan seterusnya kita juga dapatkan laporan-laporan daripada negeri Sarawak, iaitu di Bintulu Sarawak, yang mana wartawan kita Nazaruddin Stanley membuat liputan. Kalau minggu lalu dia membuat liputan untuk pengurusan jenazah di hospital, tapi pada minggu ini rentetan itu kita bawakan, iaitu cara mereka di tapak pengemudian di perkumpulan Islam dan juga untuk bukan Muslim lah. Kita nak tengok bagaimana prosedurnya. Dan pada masa sama juga kita ada ketengahkan story-story berkaitan dengan mereka yang menjadi mangsa bagi kluster PUI Itali di Sarawak sendiri. Dan juga ada 2 story berkaitan peranan sukarelawan PBSM dan juga tentang mereka yang berkongsi perasaan mereka sebagai pemandu van ambulans yang membawa pesakit-pesakit COVID-19 dari rumah ke hospital. Itu antara yang menarik dan menyentuh perasaan lah sebenarnya, Redwin. Itu akan dimuatkan untuk siri kedua pada malam ini. Baik, Mohan, untuk laporan yang begitu hebat dan juga kagum sehingga di share semula ataupun dikongsikan semula di laman media KP Kesihatan sendiri. Ini merupakan salah satu pendekatan yang lain di luar kotak. Selalu kita hanya berikan penumpuan berkenaan dengan program vaksinasi, berkenaan dengan angka, fakta dan sebagainya. Tapi kali ini Mohan lebih banyak bermain dengan emosi dan melihat sebenarnya di lapangan bagaimana teruknya ialah sehingga terbebannya khususnya frontliner mengendalikan khususnya berkaitan dengan kontena mayat ni, Mohan. Baik, terima kasih Redwin. Bila saya nak cerita pasal kontena mayat ni memang cukup sedih sebab ketika dalam mesyuarat berkenaan dengan COVID Itu Benar pun saya dah bagi tahu dalam meeting bahawa pengalaman tu memang lain daripada lain. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak pengurusan Hospital Sungai Buloh bersama dengan tim COVID Itu Benar kerana membenarkan ataupun memberikan akses kepada kami untuk buat liputan secara eksklusif di dalam kontena mayat tu. Memang pengalaman dia memang cukup berbeza, di mana pertama kali dalam hidup saya, dalam 10 tahun saya bekerja sebagai wartawan, saya melihat mayat tu secara depan mata saya. Bukan mayat biasa, mayat yang meninggal akibat COVID-19. Walaupun tanggungjawab itu cukup berisiko, tetapi saya nak menunjukkan sesuatu kelainan kepada rakyat. Kerana setiap kali kita sebagai stesen kerajaan selalu menyuarakan nasihat, patuhilah SOP dan ikutlah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, pastikan ada penjarakan fizikal dan sebagainya. Tapi kali ini bila saya membawa liputan dari dalam kontena mayat itu,
saya melihat mendapat reaksi yang berbeza. Okey. Iaitu penuh keinsafan. Kebanyakan daripada mereka memberikan komen melalui laman-laman sosial. Mereka menyatakan bahawa liputan ini benar-benar memberi penginsafan, memberi kekesalan pada diri mereka, dan mereka berharap bahawa pematuhan SOP dapat terus dikekalkan, iaitu mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan supaya mereka tidak mahu riwayat mereka tamat dan diletakkan di dalam kontena mayat itu. Jadi itu bukan lain yang lain, di mana media lain pun tak dapat akses itu, cuma kami yang sahaja yang dapat, dan kami berjaya membawa mesej itu kepada rakyat. Antara medium yang digunakan oleh Mohan sendirilah, iaitu dengan bermain perasaan, melihat bagaimana situasi sebenar, bukan sahaja dari segi angka dan bilangannya, tapi juga bagaimana sungguh menyedihkan apabila jenazah ataupun mayat yang mati disebabkan COVID-19 ini tidak boleh diuruskan oleh keluarga. Hanya mereka yang dibenarkan sahaja, ataupun khususnya frontliner sahaja yang boleh menguruskan jenazah tersebut. Dan kita lihat kenapa penggunaan kontainer itu, kerana kamar mayat telah pun penuh. Bahkan ICU pun sekarang sudah pun melebihi kapasiti ataupun 90% dan ke atas. Tapi kalau kita lihat berkenaan dengan info ataupun penyampaian berita sebegini, Mohan, adakah ia terus memberikan satu semacam tadi betul lah keinsafan, tapi di sebalik keinsafan itu adakah boleh timbulnya kesedaran supaya okey, kita perlu lakukan sesuatu khususnya sebagai rakyat Malaysia? Ya, perlu. Kita memang perlu melakukan sesuatu. Sebagai contoh, kita sebagai pengamal media, kita sebenarnya memikul tanggungjawab sebagai frontliner juga, iaitu membawa mesej-mesej kepada rakyat supaya timbul kesedaran, supaya patuh pada SOP dan sebagainya. Itu yang dipikul oleh saya. Ketika saya dalam kontena itu, bukan sahaja mayat tetapi juga ada plastik-plastik kuning. Dan saya tanya kepada pegawai yang bertugas kat sana, apa dalam plastik kuning itu? Plastik kuning itu adalah plasenta ataupun uri yang dijangkiti COVID-19 ketika bersalin atau secara pembedahan. Okey. Jadi bila saya melihat benda itu memang bertambah sedih. Kerana perkara ini tidak sepatutnya berlaku, tetapi berlaku juga di negara kita, dan apa yang kita perlu lakukan adalah untuk buat apa yang sepatutnya, seperti pematuhan SOP dan sebagainya. Jadi dalam kontena itu saya cuba menekankan sekeras-kerasnya kepada, bukan sahaja kepada diri kita, kepada semua rakyat, supaya jika anda tidak patuh SOP, bukan anda saja, kita semua akan berada di dalam kontena itu pada suatu hari nanti. Ya. Radin, bercakap tentang kesedihan tadi tu kan, saya tertariklah apabila macam kami sendiri yang menerima laporan itu sendiri, macam kita terima laporan, macam kami mengumpulkan laporan-laporan berkaitan dengan COVID-19 dan juga vaksinasi. Bila kita terkumpulkan laporan-laporan tu daripada pelbagai negara, daripada Mohan sendiri, kita yang proses ni pun kita turut terkesan dengan apa yang terjadi. Wak Imah kita dah edit berapa kali pun, kita dah sunting dalam 10 kali pun, tetap orang kata dalam kita proses edit itu menangis juga, sebab macam orang kata timbulkan keinsafan kepada kita sendiri apabila keluarga mereka meninggal, ibu bapa mereka meninggal, dan juga tadi yang keluar kluster PUI Itali itu 5 orang ahli keluarga mereka meninggal macam tu je disebabkan oleh COVID-19. Dan kita amat mengharapkan penonton-penonton di luar sana mengambil iktibar dalam apa yang kami sampaikan ini bukanlah bertujuan untuk kepentingan individu ataupun mana-mana pihak, tapi inilah kesedaran dalam kita mengharungi pandemik COVID-19 ini yang cukup membimbangkan, cukup merungsingkan. Bila kita baca komen-komen berkaitan dengan laporan Mohan, sebenarnya ada terselit 1-2 komen-komen nakal yang mengatakan bahawa ini adalah agenda daripada mana-mana kementerian untuk mendapatkan publicity, nak hasut orang-orang supaya ambil vaksin dan sebagainya. Tak. Kami di sini, di RTM sendiri tak pernah ada menimbulkan apa bayaran dan sebagainya. Kita buat ini adalah untuk memberi kesedaran, awareness kepada orang ramai, untuk sama-sama kita patuh di SOP, untuk kita sama-sama ada kesedaran membendung daripada diri kita ni dijangkiti oleh wabak COVID-19. Kita harapkan penonton-penonton mengambil iktibar dengan apa yang kami sampaikan ini, Radwin. Sebagai penerbit juga, ialah perlukan koordinasi untuk semua maklumat, bukan saja di sekitar Lembah Kelang ataupun di semenanjung Malaysia, tapi juga maklumat dari Sabah dan Sarawak. Bagaimana untuk dalam tempoh seminggu, kerana ialah bermula Isnin hinggalah ke Sabtu ini, juga antara cerita yang akan dihimpunkan pada malam ini, dapat kita pastikan bahawa setiap cerita itu ada kait rapatnya, ada dari segi timeline-nya juga betul dan sebagainya, dan dikompilasikan dalam berkaitan dengan perancangan untuk COVID itu benar. Pada setiap minggu kami bekerja rapat dengan barisan produksi yang cukup mantaplah kami rasakan, iaitu daripada tim editorial Berita TV sendiri yang diketuai oleh saudara Fatil Hidayat, yang banyak membantu untuk menapis mana-mana karya atau pembahasan yang perlu kami tonjolkan. Dan kami juga memilih susunan story itu berdasarkan di mana weightnya, di mana orang kata perjalanan story itu perlu ada relatednya mengikut konsep
yang kami tayangkan setiap minggu, dan kerjasama ini juga tak akan dapat berjaya jika tanpa ada tim editorial yang banyak membetulkan setiap kenyataan dan juga pelarasan ayat dan sebagainya, dibantu oleh rakan-rakan wartawan di lokasi yang bertungkus lumus menyediakan laporan. Kami akan berbincang apa angle yang kami mahukan, sudut angle kamera dan sebagainya. Kita bermain dengan emosi. Jadi tak wajar untuk kita tampilkan berita itu mengikut cara ataupun naskah berita, pelaporan berita. Jadi itu adalah bezanya COVID itu benar. Dan ada juga kami dapat komen-komen nakal juga di luar yang mengatakan bahawa COVID itu benar ni hanyalah kompilasi berita. Ya, memang kami melakukan kompilasi berita, tapi kompilasi ini digarap semula seiring dengan storyline yang dikeluarkan, dan kami mengharapkan untuk ia memberikan satu nilai tambah kepada penonton-penonton untuk melihat laporan ini dari sudut mata yang berbeza, supaya tidak menganggap bahawa COVID ini tipu. Ini bukan cubaan. Ini memang betul-betul COVID itu adalah satu benda yang benar, dan setelah kita kumpulkan keseluruhan karya itu, kita garapkan dalam satu storyline, kita bermain dengan lagu, bermain dengan kata-kata dan juga bermain dengan editing. Dan saya cukup bersyukurlah dengan tim COVID itu benar ini dianggotai oleh rakan-rakan wartawan macam Mohan sendiri, Andy Reza, Grace Aisyah yang merupakan wartawan di Berita TV, dan saya sendiri merupakan wartawan di Berita Radio. Ini merupakan satu sinergi yang baik antara TV dan radio, saling berkolaborasi, dan juga mendapat barisan tim yang mantap seperti kru-kru kita, dan juga barisan VE dan grafik yang sangat memberikan komitmen 100% kepada COVID itu benar dalam menyampaikan mesej yang bermanfaat kepada penonton di luar. Baik, Mohan, kita nampaklah bagaimana seorang wartawan itu mempunyai objektifnya tersendiri, dan kita tahu dengan cerita itu yang menjadi macam cerita apa yang dibawakan oleh Mohan memberikan kisafan, maknanya objektif itu tercapai. Tetapi kalau kita lihat di luar ataupun kita lihat Mohan sebagai wartawan, kita tahu juga banyak perkara yang perlu dipatuhi. Macam kita tahu seorang wartawan ini juga ada kesukarannya untuk memastikan bahawa saya pun juga perlu letakkan diri saya sebagai seorang orang biasa. Walaupun saya wartawan menyampaikan berita, tapi juga saya perlu tahu dan melalui keadaan itu sendiri. Seperti pemakaian PPE, kita tahu sebagai seorang wartawan mematuhi SOP, dan kalau mana-mana pergi ke lokasi untuk membuat liputan dan sebagainya juga perlu memastikan semua SOP yang digariskan itu di tempat kesihatan awam dan sebagainya juga dipatuhi. Macam anda saksikan sekarang ini, bagaimana kepatuhan yang kita tunjukkan juga menunjukkan bahawa saya pun antara golongan yang sebenarnya boleh mendapat risiko yang tinggi untuk mendapatkan jangkitan COVID-19. Baik, Edwin. Di sini apa yang ingin saya nyatakan adalah setiap wartawan sebelum menjalankan sebarang tugasan, sebagai contoh tugasan untuk pergi ke Hospital Sungai Buloh, sama ada pergi ke mana-mana kontena mayat, pertama mereka perlu study, mereka perlu membuat satu kajian. Kedua, mereka perlu melalui pengalaman tersebut. Sebagai contoh, anda boleh lihat sendiri, sebelum saya nak masuk kontena tu, hampir 1 jam saya diajar cara pemakaian PPE, dan tak semua PPE sesuai di semua tempat. Contoh, PPE di hospital lain, PPE di bilik mayat lain, PPE di lapangan lain. Ada 3 PPE yang berbeza. Jadi 3-3 tu pun saya dah belajar macam mana saya nak guna, dan bila setiap kali saya ke lokasi, saya tahu bagaimana pemakaian PPE. Sebab pemakaian PPE ni pun ada SOP dia. Kita tak boleh salah pakai kerana ia akan membawa satu imej yang kurang enak ataupun satu imej yang tidak baik ketika kita bersiaran di hadapan kamera. Akan terima kritikan-kritikan daripada netizen, macam mana wartawan ni pakai PPE pun tak betul, dia nak nasihatkan kita pula. So kita tidak mahu timbul isu-isu tersebut. Kita akan turun padang sekali dan kita akan ikut frontliner. Bagaimana frontliner bertugas, saya akan ikut sekali seperti mana saya buat di Hospital Selayang pada Hari Raya yang kedua. Saya melihat sendiri bagaimana petugas-petugas kesihatan seperti doktor dan juga jururawat memakai PPE. Saya pun pakai PPE 5 jam perlu bertugas tanpa pergi ke tandas, tanpa minum, tanpa makan. Jadi saya dah melalui keadaan situasi itu, dan saya rasa macam they are great. Memang mereka adalah hero untuk negara ini. Memang pengorbanan mereka memang cukup tinggi. Bayangkan 5 jam memakai PPE, kamu tidak boleh ke tandas, kamu tidak boleh makan minum, dan kamu hanya perlu uruskan pesakit itu. Jadi bayangkanlah bagaimana kesukaran dan pengorbanan mereka. Sebab tu saya nak nyatakan di sini, wartawan bila berada di lokasi jangan sekadar ambil mic dan terus buat stand up ataupun terus bercakap di depan kamera. Yang pertama, kita kena hayati dulu assignment yang telah diberikan. Sebagai contoh, katakan saya kena bertugas atau membuat laporan di Hospital Selayang. Saya kena pergi ke Hospital Selayang itu, saya kena duduk bersama dengan barisan hadapan, pakai PPE, dan saya sendiri akan menghayati apakah pengorbanan mereka.
dari sana saya boleh menyampaikan mesej yang jelas kepada rakyat. Beginilah pengorbanan Barisan Hadapan. Itu salah satu intipati utama lah sebagai seorang wartawan ya. Baik, kalau kita lihat untuk siri yang pertama pilot episod yang telah pun disiarkan pada minggu lepas, untuk siri yang kedua juga ini sudah pastinya juga dinanti-nantikan oleh penonton setelah mereka melihat pilot episod pada minggu lepas. Bagaimana reaksi pula setelah kita tayangkan untuk siri yang pertama, dan reaksi itu kita dapat cantumkan semula dan kita dapat perhebatkan lagi dari segi kandungannya untuk siri yang kedua ni? Berdasarkan maklumat ataupun maklumat daripada episod yang pertama, alhamdulillah mendapat sambutan yang baik daripada penonton, bahkan daripada kementerian sendiri cukup memujilah tentang inisiatif yang dilakukan oleh tim COVID itu benar, walaupun dilakukan dalam masa yang singkat, Radwin, dalam tempoh seminggu kurang lebih macam itu. Perlu mengumpulkan bahan ketika itu, perlu melakukan grafik, dia perlu start from the scratch ketika itu, dan maklumat yang kita terima alhamdulillah cukup memberangsangkan, mendapat kata-kata positif daripada rakan-rakan, bukan saja daripada rakan-rakan media, daripada rakan-rakan media asing juga turut memberikan maklumat yang baik, dan juga di sekeliling turut memberikan kata-kata semangat untuk kami terus memperjuangkan COVID itu benar. Dan pada minggu yang kedua ini pastinya kita akan membuat penambahbaikan. Dan mana-mana ada kelompongan di sana sini, kita lakukan yang terbaik untuk kita menghasilkan satu episod yang lebih padat, komprehensif dan juga konkret untuk kita sajikan kepada penonton di rumah. Dan apa yang pasti, setiap minggu kita terima dengan pelbagai, kita terima dengan terbuka dengan sebarang kata-kata kritikan dan juga komen-komen untuk kita tambah baik dalam setiap episod yang kita akan sajikan. Dan semestinya pada setiap minggu tajuk dan juga tema yang kita tampilkan itu berbeza dari minggu ke minggu, dan laporan juga berbeza dari setiap negeri ke negeri. Kalau minggu lepas dan juga minggu ini kita banyak sajikan laporan-laporan dari Sarawak, tapi pada minggu hadapan insya-Allah pada minggu yang ketiga nanti akan menerima laporan daripada Johor mengenai kluster pertama di Johor, iaitu di Simpang Renggam ketiga itu. Itu apa yang menariknya di COVID itu benar. Dia lebih kepada menjurus kepada kluster yang ada di setiap negeri. Itulah antara yang terus menjadi tumpuan juga dalam program COVID itu benar. Baik, untuk yang minggu siri yang pertama dan siri kedua kita dah tahu, tapi untuk akan datang ini setelah pelaksanaan total lockdown pada 1 Jun nanti, sudah pasti konten itu pun akan berubah dan juga banyak lagi cerita akan dibawakan juga, kerana dengan tambahan pula kes yang mendadak, dan semalam telah pun mencatatkan yang tertinggi 8,000 sendiri. Bagaimana untuk perancangannya? Kerana Mohan pun minggu depan sebagai penerbit juga untuk siri yang ketiga. Untuk siri yang ketiga bagaimana kerana setelah pelaksanaan PKP bermula 1 Jun nanti? Baik, saya rasa saya boleh reveal intipati siri ketiga. Kerana biasa kami akan simpan sebagai embargo. Tidak apa, kita bagi G sikit. Baik, seperti yang telah nyatakan oleh sahabat saya Syamimi tadi, kita akan fokus kepada kampung Datuk Majid di Simpang Renggam, Johor, di mana kampung itu merupakan kampung yang pertama diletakkan di bawah PKPD pada tahun lalu, dan saya ucapkan terima kasih kepada RTM Johor kerana mereka telah pergi ke kampung tersebut, mereka telah bertemu dengan penduduk-penduduk sana, bagaimana PKPD itu telah mengubah lanskap kehidupan mereka sehingga sekarang. Jadi itu akan menjadi salah satu laporan yang cukup eksklusif. Kalau kita tengok siri kedua adalah berkenaan dengan konten mayat, siri ketiga pula adalah berkenaan dengan PKPD di kampung Datuk Majid itu. Itu akan menjadi satu tajuk eksklusif. Dan yang kedua, saya ingin tekankan juga dalam segmen kedua berkenaan dengan vaksin. Kerana baru-baru ini saya melihat ada beberapa tokoh akademik ataupun tokoh daripada aspek kesihatan telah memberikan komen kenapa media kurang mewar-warkan berkenaan dengan suntikan vaksin, kerana difahamkan golongan yang terkesan, iaitu golongan warga emas, mereka banyak menolak pengambilan vaksin. Jadi untuk segmen itu saya membuat satu kajian di mana satu fieldwork daripada bentuk grafik dan juga interview, termasuk timbalan ketua pengarah kesihatan, dan juga kita dapatkan waspada orang ramai berkenaan mengapa perkara ini berlaku, dan kita juga akan selitkan nasihat-nasihat berkenaan dengan manfaat pengambilan vaksin. Jadi itu merupakan fokus saya untuk siri yang ketiga. Untuk yang akan datang ini pelaksanaan total lockdown pada 1 Jun nanti, walaupun kita anggap sebagai salah satu tindakan yang patut dilakukan secepat mungkin, tetapi sebagai media itu tiada halangan bagi kita, walaupun pelaksanaan total lockdown, tapi tugas kita tetap kerana kita dikategori sebagai essential services, kerana kita terus memberikan maklumat. Kerjasama dengan RTM Negeri pun amat penting dalam memberikan maklumat, ataupun mereka sendiri pun yang menghantar story yang menarik
menarik untuk diketengahkan. Sebab apa yang kita lihat apabila berlakunya COVID-19 ini tidak hanya tertumpu di kawasan Kuala Lumpur ataupun di sekitar Lembah Kelang dan sebagainya. Sebenarnya di kawasan-kawasan negeri juga mempunyai kisah-kisah menarik yang boleh kita tunjukkan dalam COVID itu benar sendiri. Dan ini adalah satu kerjasama yang padu kita lakukan di antara RTM HQ dan juga negeri-negeri yang mana kita berkolaborasi untuk mendapatkan apakah cerita-cerita rakyat di negeri-negeri itu yang boleh kita sajikan kepada penonton yang mungkin ramai yang tak sedar, ramai yang tak tahu apa yang berlaku di negeri-negeri yang kecil mungkin misalnya, apa kejadian-kejadian yang menimpa mereka, ada klusterkah di sana, PKPD-kah di sana dan sebagainya. Dan bercakap mengenai tokoh-tokoh perubatan yang mengatakan bahawa media tidak melakukan tugas menyampaikan maklumat mengenai COVID-19 dan juga vaksinasi dan sebagainya. Kami cukup terkesan dengan kata-kata itu, tapi ini bukan satu orang kata tindakan yang membuatkan kami patah semangat, tidak. Tapi kepada kesemua penonton dan juga pengamal-pengamal perubatan ataupun dan sebagainya, sebenarnya di RTM sendiri kita menyajikan begitu banyak sekali informasi yang berguna dan bermanfaat kepada penonton di rumah dan juga kepada anda. Dan kita harapkan apa yang kami lakukan ini bukan hanya satu benda yang one off sahaja. Kita lakukan secara berkala. Misal contoh seperti SPM sendiri melanjutkan masa siaran hingga ke 2-3 jam untuk menyampaikan maklumat dan informasi kepada masyarakat mengenai COVID-19 dan juga vaksinasi. Tetapi sekiranya tidak ditonton oleh sesetengah pihak, bagaimana maklumat itu ingin sampaikan. Dan saya harapkan dengan adanya pelaksanaan PKP untuk kesekian kalinya ini waktu yang terbaik untuk anda dapatkan wadah dan bahan baca, bahan tonton yang berguna bagi mendapatkan tentang informasi yang terkini berkaitan dengan COVID-19 secara sahih di siaran RTM dan juga di agensi-agensi media yang dipercayai. Kita harapkan usaha dan juga titik peluh keringat kita ini tidak dilakukan dengan sia-sia, tapi dimanfaatkan secara baik dan total oleh semua penonton di rumah. Jadi apa yang dicakap oleh Mimi itu betul. COVID itu benar, tidak hanya merangkumi KL saja. Kita akan bawa story ataupun news daripada seluruh negara, daripada Perlis sampai ke Sarawak. Apa yang berlaku, kita nak bawa kepada rakyat supaya rakyat jelas. Seperti yang dinyatakan oleh Mimi juga berkenaan dengan komen-komen daripada tokoh-tokoh cendekiawan dan sebagainya. Mungkin mereka tidak menonton RTM atau sebagainya kerana saya rasa Edwin pun tahu, saya rasa Mimi pun tahu, setiap kali berita perdana, setiap hari berita perdana kita akan sajikan sekurang-kurangnya 5-6 berita berkenaan dengan vaksin dan juga COVID-19. Kami, rakan-rakan kami sanggup mengambil risiko turun ke tengah jalan, membuat stand up dan membawakan atau mensajikan kepada rakyat betapa seriusnya pandemik COVID-19 di negara ini. Jadi kepada orang ramai, kita haraplah mereka dapat menonton COVID itu benar, supaya mereka tahu dan memahami situasi di negara kita ketika ini. Actually, it's a risk lah bila kita keluar, kita bertemu dengan orang. Sekarang pula ada varian baru, jangkitan melalui udara dan sebagainya. Bila kita keluar mendapatkan sebab orang ramai itu satu-satu bentuk risiko. Dan itu apa yang kami lakukan di COVID itu benar, dan juga di penyampaian berita-berita di luar sana yang kita perlukan kerjasama dan juga keazaman yang tinggi untuk melakukan laporan di luar. Kita berdepan dengan risiko setiap hari dan alhamdulillah sepanjang kita melakukan laporan di luar, kita cukup menjaga pematuhan SOP dan sebagainya. Balik office kita perlu basuh tangan sebagainya untuk kita pastikan terhindar daripada jangkitan ini. Dan mungkin Tuhan tu pun melindungi kami, petugas-petugas media ini, yang mana kita dapat terhindar daripada wabak-wabak. Dan doakan supaya kami ini terus semangat, kuat dan sihat, supaya kami dapat terus lebih menyampaikan maklumat-maklumat berguna dan terkini kepada semua yang menonton. Baik, sekali lagi malam ini anda boleh saksikan program COVID itu benar di saluran berita RTM dan juga TV1 ya. Jangan lupa saksikan yang diterbitkan oleh Syamimi untuk malam ini, dan kita ucapkan juga selamat berjaya untuk semua tim produksi dan juga semua wartawan. Semoga selamat juga, stay safe di lapangan. Dan kami akan terus bawakan perkembangan menarik terkini dan juga yang sahih dalam program COVID itu benar. Terima kasih Syamimi, terima kasih Muhammad bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Kita nak ke Map Malaysia pada waktu ini untuk terus bawakan tinjauan cuaca seluruh negara bersama kami di Map Malaysia.